Didik TV KPM. Sekarang kita nak pergi kepada soalan pengukuhan soalan struktur. Baik. Okey, soalan struktur. Jadi kita pergi kepada soalan terus, Nisa. Baik, cikgu. Alright. Jadi kita tengok di sini ada 3 soalan untuk soalan 1. Jadi ada gambar rajah kan, Nisa? Betul. Okey, kalau kita tengok kat situ, dia tanya gambar rajah ni pun dia tak bagi tahu kat kita dalam komponen apa. Dia tak bagi tahu dalam komponen apa gambar rajah ni. Jadi pelajar memang kena ingatlah 4 perkara tadi. Jadi untuk soalan pertama ni, siapa agaknya nak jawab? Soalan yang pertama ni, 1A. Ada murid yang nak cuba, Firas silakan Firas. Dia nak nama ujian untuk rajah 6. Siapa nak Baik. jawab? Firas bacakan soalan 1A dan jawapan anda. Okey. Namakan ujian yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Ujian yang ditunjukkan ialah ujian berikut tubis para yang terdapat dalam komponen flexibility. Okey, kita tengok betul ke Kita tak? semak. Okey. Jawapannya ujian jangkauan melunjur, Firas. Tersalah, Firas. Tak mengapa, ini menandakan murid-murid perlu melakukan ulang kaji dengan lebih lagi, betul tak cikgu? Ya. Untuk mengenal pasti gambar rajah. Sebab itu saya kata, itu salah satu antara kesilapan yang berlaku lah. Dia tersilap tengok gambar rajah. Kadang-kadang ringkuk tubis para kan kena terkeliru ya cikgu. Ya, kena duduk macam sit up tu kan. Baik. Jadi ini pun mungkin pelajar tertukarlah. Itu Betul. antara kesilapan yang akan berlaku. Baik. Kadang-kadang juga kesilapan yang akan berlaku apa dia? Dia tanya nama ujian. Jadi pelajar tak ingat nama ujian. Dia ingat, dia tahu ni flexibility. Dia tahu komponen. Jadi dia tulis ujian flexibility. Jadi betul ke tidak, Nisa, jawapan tu? Saya rasa jawapan tu tidak diterima, cikgu. Tidak diterima. Salah sebab nama ujian. Kita cakap 4 perkara penting tadi. Nama ujian. Jadi kalau tengok dalam buku teks, ini adalah ujian jangkauan melunjur. Baik. Kena jawab ikut betul. Kena tengok kena betul lah fakta tu. Kalau salah fakta memang tak dapat markah. Betul. Tak mengapa ya Firasnya, ini adalah sebahagian daripada proses pembelajaran murid-murid di rumah pun dah tahu dah bahagian mana yang kita boleh elakkan untuk elak kekeliruan. Baik cikgu, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan soalan kedua. Dia masih lagi dengan gambar rajah 6. Baik. Okey, nyatakan tujuan ujian di atas dilaksanakan. Tadi dia nak tahu nama ujian. Betul. Sekarang dia nak tahu objektif ataupun tujuan nak melaksanakan ujian jangkauan melunjur. Jadi apakah jawapan dia? Siapa nak tolong? Ada yang nak bantu? Siapa yang nak jawab soalan B? Firas nak mencuba sekali lagi. Silakan Firas. Nampaknya Firas nak menebus. Menebus kesilapannya. Boleh, silakan. Untuk mengukur flexibility seni pinggul. Okey, kita tengok. Betul ke tak jawapan Firas? Adakah dia boleh menebus kesilapan dia? Okey. Betul. Nasib baik Firas. Tadi kalau exam SPM tu kosong kat atas, 1 kat situ. Baik. Okey, jadi pelajar, tujuan ujian ataupun objektif dalam komponen kena ingat ya. Okey, kita teruskan dengan soalan 1C, Nisa. Boleh, silakan murid nak cuba. Jadi, untuk soalan 1C tu siapa boleh bacakan dan jawab soalan? Saya, cikgu. Silakan Alia. Nyatakan ujian yang digunakan untuk menguji kuasa kaki atlet acara padang. Jawapan saya ujian lompat jauh berdiri. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Alright. Jadi betul jawapan Alia tadi. Kalau kita tengok dalam komponen kuasa ada 3 ujian lain. Betul. Ada 3 ujian lain. Salah satunya adalah ujian melontar bola segal kan. Jadi tapi di sini dia minta untuk kaki. Jadi boleh terima 2 jawapan lah. Lompat jauh berdiri ataupun ujian lompat tinggi menegak. Jadi pelajar kena tengok soalan betul-betul, jawab ikut kehendak soalan. Jangan terlalu rushing baca soalan sampai okey aku ingat ni. Terburu-buru, tersalah. nanti terkeliru. Ya, baik. rugi di situ. Kadang-kadang jangan ambil mudah soalan struktur. Betul. Objektif pun sama. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Soalan kedua, rajah 3 menunjukkan 1 ujian kecergasan fizikal. Okey, gambarnya. Okey, gambar rajahnya. Perhatikan. Gambar rajah ni sangat familiar saya rasa untuk pelajar-pelajar murid-murid. Baik. Murid-murid kena sains sukan. pasti. Baik. Murid-murid sains sukan. Jadi, untuk 2A, siapa nak jawab? Siapa nak jawab untuk soalan 2A? Saya, cikgu. Silakan Okey, Alia. Jawapan saya ujian lari ulang alik 10 meter. Kita semak. Kita semak jawapan.
Okey, betul. Jadi amat penting untuk murid-murid di rumah dan di studio juga untuk ingat tengok gambar rajah dah tahu dah ujian apa, terlibat dalam komponen apa. Ya. Okey? Okey, terkeluar pula jawapan. Tak apa. Mungkin mereka tak sempat lihat bocor di situ. jawapan untuk 2B. Ada yang nak cuba bacakan soalan 2B dan kongsikan jawapan anda? Okey, jadi soalan B. Siapa nak jawab? Fizrin, silakan. Apa dia, Fizrin? Mengapakah ketangkasan menjadi satu elemen yang penting bagi atlet bola sepak? Jawapan saya sebab atlet bola sepak ni dia perlu mengubah arah pergerakan dengan cepat. Okey. Kita lihat, cikgu, jawapannya. Betul. Kita tengok untuk komponen ketangkasan kan? Okey, betul. Atlet bola sepak dapat menukar arah pergerakan dengan cepat. Jadi jangan tertukar komponen ketangkasan dan kelajuan tadi. Okey. Jadi Nisa, kita akan pergi kepada soalan 2C. Baik. Okey. Soalan 2C, gambar rajah yang sama. Okey, jadi apakah jawapan dia? Siapa nak jawab 2C? Ada murid yang nak bacakan soalan dan berikan jawapan? Saya, cikgu. Silakan Farahin Akmal. Okey. Jadi apa jawapan? Namakan satu sukan gelanggang yang sesuai menggunakan ujian kecergasan pada Rajah 3. Jawapan saya, futsal. Sebab Rajah 3 merupakan komponen ketangkasan. Okey. Okey, kita tengok jawapannya. Alright. Salah satu daripada jawapan Akmal ada. Okey, jadi sebenarnya Baik. murid-murid kena tahu juga macam saya cakap tadi, untuk sukan-sukan lain adakah dia menggunakan ujian-ujian dalam komponen yang kita belajar pada hari ini. Baik, cikgu. Sebab itu penting murid-murid di rumah kena buat homework, kena ambil tahu juga untuk sukan-sukan lain apakah ujian-ujian yang digunakan dalam komponen tersebut. Baik. Okey. Jadi kalau cikgu nyatakan di sini ini adalah ujian untuk komponen ketangkasan. Jadi gambar rajah ni adalah ujian lari ulang alik 10 meter. Dalam buku teks dia tak ada nyatakan. Jadi sebenarnya itu adalah orang kata homework pelajar. Pelajar kena sendiri ulang kaji. Betul. Okey. Seterusnya kita boleh pergi ke soalan seterusnya. Soalan ketiga. Okey. 3A. Okey, 3A. Jadi apakah jawapan dia? Perhatikan Raja, ada murid yang nak kongsikan jawapan bagi soalan 3A. Bacakan Saya, soalan. cikgu. Silakan Alia. Namakan komponen kecergasan yang diuji melalui ujian di atas. Jawapan saya, komponen kuasa. Komponen Okey, kuasa. kita tengok betul ke tak? Okey, betul. Cik, Alhamdulillah. Jadi pelajar, saya rasa pelajar dah mula boleh ingatlah 4 perkara poin penting yang cikgu cuba tekankan pada hari ini. Jadi kita terus kepada 3B. Apakah tujuan ujian untuk yang nak dilaksanakan pada rajah di atas? Okey. Ada yang nak cuba? Berkerut-kerut dahi murid kita, cikgu memerhatikan Senyum Raja. sikit. Boleh Fizrin, silakan. Apakah tujuan ujian di atas? Tujuan dia adalah untuk mengukur kuasa otot hamstring. Kita lihat, cikgu. Betul ke tak? Sebelum kita nak keluar jawapan dia, Baik. ini adalah ujian komponen kuasa. Ini adalah ujian komponen kuasa. Jadi betul tak jawapan Fizrin tadi? Kita tengok. Okey. Okey, untuk mengukur dia adalah komponen dalam komponen kuasa. Baik. Dan tujuan dia adalah untuk mengukur kuasa quadriceps, hamstring dan gluteus. Baik. Okey. Ada tadi jawapan hamstring ya tadi, cikgu. Jadi dapat markah. Jadi kalau salah satulah, kalau kita cakap mengukur kuasa otot hamstring, 1 markah. Baik. Salah satu. Sebab tu saya kata tadi, 4 perkara tadi pelajar kena ingat juga Betul. nama-nama otot yang terlibat dalam ujian-ujian yang dilaksanakan. Baik. Okey, Kita kita teruskan teruskan. Nisa. Soalan 3C. Okey, siapa nak jawab soalan 3C? Boleh bagi terus jawapan. Namakan jenis sukan olahraga yang menggunakan komponen pada rajah 11. Silakan murid-murid, ada yang nak cuba? Saya Firas, cuba, silakan cikgu. Firas. Okey, Firas. Lari pecut 100 meter. Okey, jadi pelajar kena tahu untuk acara sukan lain kan Nisa? Betul. Kita tengok betul ke tak jawapan Firas. Ada ya lari pecut? Lari pecut ada yang 100 terakhir. meter, baik. Sebenarnya banyak lagi lah. Pilihan Okey. jawapan, Ini baik. ada antara pilihan jawapan yang pelajar boleh nyatakan. Dia kata jenis sukan olahraga. Jadi ini adalah komponen kuasa, ujian lompat tinggi menegak. Okey, ujian lompat tinggi menegak.
Dan untuk soalan sebegini, dia tidak minta acara padang atau acara balapan. Baik. Jadi boleh terima mana-mana jawapan murid antara acara padang atau acara balapan. Baik. Okey. So murid perlu menguasailah acara sukan dan permainan serta ujian yang dilaksanakan dalam komponen kuasa yang terlibat. Baik, Jadi cikgu. kita nak teruskan Nisa Ya, untuk silakan, soalan cikgu. esei. Boleh. Kita ada satu soalan esei sahaja. Kita teruskan. Alright, kita tengok di sini gambar rajahnya. Okey, kita ada dua soalan di sini. Namakan kecergasan fizikal bagi P dan Q. Siapa nak jawab? Perhatikan. Cikgu, izinkan saya jawab. Izin, silakan. Ya, saya mengizinkan. Okay, nama kecergasan untuk fizikal P, kesihatan. Manakala untuk fizikal latihan komponen fizikal Q adalah lakuan motor. Okey, kita Kita tengok semak. betul ke tak jawapan. Jadi betul. Untuk soalan esei, pelajar perlu tengok pada jawapanlah, markah dia. Jadi pelajar tengok di sini cara jawab dia. Baik. Kecergasan fizikal P dan terus letak kesihatan. Ataupun pelajar boleh tulislah kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Baik. Begitu, okey? Sama juga. Jadi betul jawapan dia. Jawapan motor. Okey, kita pergi seterusnya soalan B. Namakan satu ujian yang menguji komponen R. Jadi apakah jawapan dia? Siapa nak jawab? Ada murid yang nak kongsikan jawapan? 1B. Cikgu, saya nak jawab lagi. Silakan Fizrin. Sungguh bersemangat. Dia sangat bersemangat. Di sekolah Jawapan memang anda? dia antara yang paling semangat lah. Ya. Okey? Okay, cikgu, jawapan untuk komponen R tekan 2B dan komponen R ialah daya tahan otot. Bagus Fizrin. Saya tak tanya, dia dah bagi tahu dah. Ya. Okey. Ujian untuk komponen R adalah, betul tak? Betul dia jawab tadi. Ujian ringkuk tubi separa, Baik. mendagu, plank atau tekan tubi. Jadi ini adalah dalam komponen apa? Tadi Fizrin dah bagi tahu. Dalam komponen daya tahan otot. Perlu. Jadi 4 perkara penting tadi sangat membantu kalau pelajar faham dan faham konsepnya. Okey? Baik. Jadi kita boleh teruskan tak Nisa? Ada lagi Boleh. satu soalan? Soalan terakhir cikgu untuk soalan murid kita. terakhir pada hari ini. Silakan. Kita nak tengok soalan 1C. Apakah komponen S? Kita dah tahu untuk tadi. Apakah komponen S dan huraikan? Soalan ni kata kunci dia minta huraikan. Kalau tadi soalan-soalan sebelum ni banyak dia minta apakah, Ya, namakan, betul. nyatakan. Okey, soalannya jawapan dia mungkin lebih simple. Ya. Dia macam fakta 1 markah. Kalau Betul. soalan sebegini bila kata kunci dia huraikan. Baik. Bila kata huraikan, pelajar kena huraikanlah. Jadi markah dia 1+1. 1 tambah 1. Dapatlah 2 markah. Okey? Jadi kita tengok di sini. Siapa nak jawab untuk soalan 1C? Ada murid yang nak cuba? Silakan Okey, Farahid Akmal. Akmal. Teruskan. Komponen S ialah ketangkasan. Atlet badminton dapat menukar arah dengan cepat semasa membalas servis pihak lawan. Baik, kita lihat sama-sama. Kita tengok. Dapat tak 2 markah? Okey, hampir sama jawapannya. Ya. Okey, jadi saya cakap tadi 1 tambah 1 markah ni kan, 1+1. Jadi untuk fakta yang pertama adalah ketangkasan. Baik. Dia tanya apakah komponen S adalah ketangkasan. Huraikan kepentingan komponen S, atlet badminton dapat menukar arah pergerakan dengan cepat. Sama ada boleh cakap membalas servis ataupun pukulan pihak lawan. Baiklah. Dapatlah 1 markah. Baik. Okey, kita tengok. Ini adalah komponen ketangkasan. Lagi 1 markah. Baiklah cikgu, Okey. berakhirnya perbincangan kita berkaitan dengan soalan struktur dan soalan esei. Saya nak minta cikgu kongsikan sedikit tips untuk murid-murid di luar sana bagi menjawab SPM mata pelajaran sains sukan. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah nak habis hari ini. Ya. Tapi sebelum tu cikgu kalau boleh bagi sedikit, sebenarnya banyak tips yang kita dah belajar. Jadi hari ini selain daripada 4 perkara penting tadi yang kita nak belajar bila kita belajar mengenai pengukuran ujian kecergasan fizikal ni, kita kena ingat 4 perkara tadi. Baik. Kita juga sebenarnya bila dapat soalan objektif, struktur atau esei, cikgu suka nak ingatkan di sini, yang pertama adalah kita kena menguasai kata kunci tadi. Kalau soalan struktur dan soalan esei, kena kuasai kata kunci. Kalau dia minta huraikan, terangkan, jelaskan. Jadi kena jelaskan mengikut fakta di dalam buku teks. Baik. Jangan bagi soalan guessing. Jangan orang kata bagi huraian yang salah lah, tak dapat Baik. markah. Baik. Jadi seterusnya baca soalan hingga habis dan
faham kehendak soalan. Sebab tu jangan terlalu rushing, sampaikan tak faham kehendak soalan. Macam tadi, Firas ke siapa buat kesilapan tadi. Dia tengok gambar rajah tu, dia terus ingat ringkuk tubi separa. Tapi jawapannya adalah jangkauan melunjur. Sebab tu, jangan terlalu rushing baca, sampaikan tak faham kehendak soalan ataupun kita tersalah. Betul. Tersalah ni. Okey, yang keempat, rujuk rajah yang disertakan. Macam cikgu cakap, dalam 4 perkara tadi, rajah sebenarnya antara perkara penting juga yang pelajar-pelajar kena hadamkan. Baik. Okey? Dan yang terakhir, jawab apa yang ditanya dalam soalan, bukan jawab apa yang kamu tahu. Okey, ataupun kita kata jangan elakkan meneka jawapan lah. Orang kata guessing. Baik. Dah tak tahu sangat ni, bagi jawapan teka-teka. Didik TV KPM